Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni ada slot ni 10 minit je. Okey. Untuk slot tahsin kali ni. Lebih boleh. Mengulang balik kepada maksud tahsin tu ialah mengelokkan bacaan. Ataupun tajwid tu kan samalah maksudnya. Jawada tu jawidu tajwid. Maksud dia mengelokkan. Jadi dari sudut istilah dia mengelokkan kita punya sebutan dan juga tajwid kita lah. Bagaimana yang Latif sebutkan tadi. Tadi Pak Lang tak nak ulang balik yang tadi tu. Okay. Cuma dalam tahsin ni ada satu perkara yang penting. Iaitu apa yang kita panggil kesalahan lah. Kesalahan yang tadi ada Latif ada sebutkan. Iaitu dua jenis kesalahan. Okay. Kesalahan besar dan kesalahan kecil. Jadi kesalahan besar ni kalau dalam Al-Fatihah tadi dia melibatkan sebab dia rukun solat. Jadi kalau kita baca salah dalam fiqh benda tu salah sebutan huruf yang menyebabkan kesalahan besar ni, maka solat kita tu terjejas dia punya kesahihan dia lah. Tak sah lah. Kan? Contoh dia dalam kesalahan besar ni yang melibatkan perubahan kepada makna. Jadi kita salah, kita tukar huruf kan. Jadi yang kena hati-hati dia lah kesalahan besar tu. Iaitu kalau kita macam tadi, kalau kita sebut lam tu, ala tu, itu kesalahan kecil lah. Dia tidak mengubah huruf, cuma sebuah sifat huruf. Lam ni dia tak ada lantunan, tapi kita bubuh lantun. Lam ni sifat dia, sifat kita panggil tawasud. Suara dia tu sikit je dia kita sambung. Dia tak boleh kita putuskan. Kalau kita putuskan tu yang kadang dia melantun tau. Dia terus alham. Jadi tak boleh panjang sangat juga. Dia ada suara yang kita panggil suara tu sifat tawasud. Jadi huruf yang salah besar yang selalu berlaku huruf ha ni. Huruf ha ni dia hati-hati sebab dia dekat dia makhraj dia. Ha tengah, ha bawah. Ha ni kat peti suara. Ha ni dia dekat dengan hinjap suara kita. Dengan huruf ain kan. Jadi mesti yang dominan keluar tu nafas kita tu. Ha dia sekali nafas dengan suara kita. Suara maknanya sifat suara dan sifat nafas tu dia sekali keluar. Jadi kita lebih suara, lebih nafas tu keluar. Tu yang kata ha pedas tu. Jadi untuk bezakan dia tu, nafas tu kita mesti ada dua huruf tu nipis. Ha ni. Jadi kalau kita tersalah tekan, dia kan ada ha. Al-ha. Jadi tu kena hati-hatilah. Sebab tu kita sebut huruf ha. Huruf ain pun sama tadi. Ain ni dia tengah, jangan masuk hidung. Kadang-kadang kita ingat hidung, dia sengar tu. Dia ain. Jadi kita rasa ada tekanan hinjap suara kita masa bila kita sebut ain. Jadi cara dia kita boleh matikan huruf ain. Tu ain. Jadi ain ni pun dia suara dia terkeluar sedikit dan suara dia tu jangan dia melantun ain ni. Jadi itu dua huruf yang penting pada yang pertama tu, ayat yang pertama kan. Jadi ha tu banyak dekat sini. Jadi kalau ha tu kita salah, ain tu kita salah, maka itu kesalahan besar. Jadi hati-hati bila kita menyebut tu. Ha. Kita yang dengar tu mesti jelas bunyi makhraj tu. Dengan sifat huruf tu. Yang seterusnya masa mati ain kan. Iyyaka itu pun kan. Jangan na'budu. Tapi kalau tu dia tak kesalahan besar. Ain tu yang kita kena pastikan bunyi dia tu betul pada makhraj dia. Dan juga yang ada tasydid. Kan? Iya dia mesti combine hamzah i dengan ya tu. Iya. Jangan dia iya je. I tu dah satu je, i je. Jadi dia pisah. Dia mesti huruf tu tasydid ni disukunkan kemudian dihidupkan balik huruf tu. Jadi mesti jelas. Iya, kita rasa bunyi itu dengan huruf hamzah i dengan ya tu dia. Itu kesalahan yang paling besar selalu boleh berlaku. Itu makna dia akan sangat orang kata apa? Sangat menyalahi lah maksud iya tu. Matahari kan berbeza dengan iya akan engkau.
Tu iya tu akan kan. Jadi makna dia sangat sangat jauh lah. Yang ketiga dia kesalahan pada masa kita wakaf tadi. Latif ada sebut. Jadi wakaf tu bila kita tidak tepat pada huruf tu, itu kesalahan besar sebab kita berhenti pada huruf patutnya nun kita tutup bibir. Jadi mim. Nun mesti kita angkat lidah kita, dia berhenti kat langit-langit. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lidah kita mesti dia elok je dia park dekat atas nun. Dan nun tu jangan kita panjangkan sangat, dia dengung pula. Dia ada sedikit dengung lah. Dengung tu kita panggil runah nakisah. Dia sikit je. Nun ni memang ada sifat lah. Dia mesti masuk ke hidung sikit. Jadi pada huruf mati tu kita kena matikan betul-betul sebelum kita, maknanya ni mesti jelas wakaf dia. Kalau kita tukar tadi, maknanya tadi kita dah tukar huruf lain. Kita tak sebut huruf nun lagi ujung tu. Itu pun kesalahan yang sebab tu dalam wakaf ni kita memang kena jaga dia sebelum kita mulakan ayat yang barulah. Lain daripada tu macam huruf dot tadi kan, razak tu kan, kalau dah tersekat dengan lidah tu kan. Dolin ni dia dot ni lidah kita kena angkat. Lidah kita kena angkat ke langit-langit dan dia mesti menggeser pada gigi geraham kita. Walau dot ni sebenarnya dia kita kena tahan sekejap bunyi dia tu. Walau dia ada sifat istitola pada dot ni. Dia terus-terus je. Walau dot, dia jangan lepas dulu. Lidah kita dah rasa kat gigi tu, baru kita sebut walau dot. Jadi kalau sifat tu tak ada, bukan kesalahan besar. Cuma jangan dia lidah kita seperti huruf dal. Walau dot, tu dal seperti kita tebalkan. Dia dot ni memang dia special makhraj dia. Okay, yang lain tu rasanya yang tebal nipis ni dia tidak, bukan kesalahan yang besar lah. Kesalahan yang kita perlu elokkan, baikkan dia punya sebutan. Dekat sini banyak mustaqim, qaf. Kadang dia nak tebalkan qaf, dia tebalkan ta sekali. Mustaqim. Dia mustad dulu. Qim. Qaf tu dia bukan sangat kita bunyi qim. Sikit je. Qim. Dia cuma lidah kita tu mesti dia menolak ke belakang pangkal lidah kita. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang besar lah. Lain tu kesalahan kecil, kita boleh perbaiki dia semasa. Yang kena jaga ialah lahanun jali. Kesalahan yang melibatkan perubahan kepada maksud. Mana kalau kita macam Melayu, kita salah je, salah tetap salah lah kan. Tapi dia melibatkan dalam solat lagi. Dari segi fiqah, benda tu bukan nak menakut-nakutkan. Memang kalau kita salah tu salah. Sesuai Jarazat ada tadi, kena belajar, kita kena perbaiki benda tu. Sebut sedikit lah benda tu. Okey, jadi rasanya sekadar itu saja untuk perkongsian kali ini. Lanjutan daripada yang Uda sebutkan tadi. Dari sudut tahsin lah. Okey, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.